Berita baru sahaja dibanjiri dengan tajuk utama yang sensasi. Pada hari Jumaat ini, Israel sekali lagi berada dalam keadaan berjaga-jaga. Hezbollah telah melepaskan tembakan ke utara Israel dan pertahanan udara telah diaktifkan di Tehran. Dan Donald Trump telah mengambil nada lebih keras terhadap pengawal revolusi Islam di Selat Hormuz, mengarahkan untuk menembak mati. Pada hari Jumaat, 24 April 2026, Timur Tengah memasuki satu lagi hari penuh ketegangan dengan satu titik tumpuan, iaitu apa yang dipanggil gencatan senjata. Ia hanya wujud di atas kertas. Di lapangan, api masih membara di bawah abu. Apa yang dapat dilihat sekarang ialah krisis yang merebak di tiga penjuru. Israel ditekan oleh Hizbullah di Lubnan, Iran dalam keadaan berjaga-jaga di ibu kotanya sendiri, dan Amerika Syarikat mengetatkan kawalan maritim terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Teheran. Saya akan ceritakan semuanya sebentar lagi, tapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik seperti yang pernah dilihat dalam Standard Credibility, Milson Alves. Situasi ini menjadi semakin tegang selepas Trump mengumumkan lanjutan gencatan senjata antara Israel dan Lubnan selama 3 minggu lagi. Langkah ini sepatutnya memberi ruang untuk rundingan dan mengurangkan tekanan di sempadan. Namun, hampir pada masa yang sama, Hizbullah kembali melancarkan roket ke utara Israel dengan alasan sebagai tindak balas terhadap dakwaan pelanggaran oleh Israel. Maklumat ini muncul dalam laporan terkini yang menunjukkan bahawa gencatan senjata telah dilanjutkan namun masih rapuh dengan pertempuran di selatan Lubnan dan serangan ke atas kawasan Israel. Perkara yang paling sensitif ialah Hizbullah tidak bertindak sendirian di pentas serantau. Kumpulan ini disokong secara politik dan ketenteraan oleh rejim Iran. Dan hubungan ini menjadikan setiap roket yang dilancarkan dari Lubnan sebagai sebahagian daripada tekanan yang lebih besar terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Gencatan senjata dalam konteks ini tidak menjadi damai. Sebaliknya, hanya satu jeda yang tidak stabil digunakan oleh setiap pihak untuk mengukur kekuatan, menguji had dan membeli massa. Disitulah berlakunya pertembungan. Sementara Washington bercakap tentang rundingan, Tehran dan sekutunya terus mengekalkan rantau ini dalam keadaan ancaman yang berterusan. Di utara Israel, siren dan sistem pertahanan kembali diaktifkan selepas tembakan baru yang dikaitkan dengan Hizbullah. Kumpulan itu menyatakan mereka telah melancarkan roket sebagai tindak balas terhadap serangan Israel di selatan Lubnan. Namun, tafsirannya berbeza. Hizbullah dikatakan cuba menggunakan gencatan senjata sebagai perisai, menyerang apabila boleh dan menuduh apabila menerima tindak balas. Dinamik ini jelas menunjukkan bahawa sempadan antara Israel dan Lubnan kekal bergolak, walaupun diplomasi cuba menggambarkan keadaan terkawal. Pada masa yang sama, di Iran, malam Kamis 23 April, terdapat laporan mengenai pertahanan udara diaktifkan di Tehran. Dan agensi Iran ME melaporkan bahawa sistem pertahanan telah kedengaran menghadapi sasaran yang dianggap bermusuh di beberapa kawasan ibu kota. Laporan lain pula menyebut tentang drone kecil dan tembakan pertahanan di barat bandar. Israel menafikan sedang melancarkan serangan pada waktu itu, tetapi fakta utama tetap kekal. Ibu kota Iran telah berada dalam keadaan berjaga-jaga dan ini menunjukkan sebuah rejim yang gelisah, curiga, serta tertekan dari dalam dan luar. Perkara ini sangat memberi kesan. Teheran adalah pusat, yaitu pusat politik rejim apabila pertahanan udara diaktifkan di ibu kota. Walaupun Iran cuba kemudian menganggapnya sebagai ujian atau tindak balas terhadap drone kecil, mesej yang jelas adalah tentang kelemahan mereka. Pengawal revolusi Islam yang selama bertahun-tahun cuba menjual imej kekuatan mutlak, kini perlu berdepan dengan drone misteri. Pemadaman elektrik yang dilaporkan, ketegangan dalaman dan ketakutan terhadap serangan baru. Ini bukan sekadar masalah ketenteraan, ia adalah masalah psikologi untuk rejim tersebut. Inilah titik yang mengubah skala krisis ini. Hormuz bukan sekadar laluan biasa, ia adalah nadi tenaga dunia. Apabila Iran mengancam kapal, memasang periuk api atau menggunakan kapal kecil untuk menekan lalu lintas. Dia bukan sahaja mengancam Israel atau Amerika Syarikat. Dia juga mengancam perdagangan, bekalan, insurans maritim, harga tenaga dan kestabilan pelbagai negara pada masa yang sama. Sebab itu, tindak balas Trump amat keras. Arahan itu tidak berubah.
Rakyat Iran membidik jentera paksaan pengawal revolusi Islam. Dan inilah sebabnya ketegangan semakin meningkat. Iran cuba bertindak balas dengan memberi tekanan di Selat Hormuz, menahan kapal-kapal kargo, dan memberi sokongan kepada kumpulan bersenjata. Amerika Syarikat membalas dengan sekatan, pemeriksaan, penahanan, dan arahan ketenteraan secara langsung. Israel pula meletakkan pasukannya dalam keadaan berjaga-jaga dan memberi amaran bahawa mereka mungkin akan menyerang Iran sekali lagi sekiranya mendapat lampu hijau daripada Washington. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahawa Israel bersedia untuk memperbaharui peperangan terhadap Iran. Bahawa pasukan pertahanan Israel sudah bersedia untuk bertahan dan menyerang serta sasaran-sasaran telah pun dikenal pasti. Kenyataan Katz ini merupakan satu titik perubahan. Ia menunjukkan bahawa Israel tidak melihat gencatan senjata sebagai pengakhiran konflik, tetapi hanya sebagai satu selingan. Dan dalam tempoh selingan itu, sasaran-sasaran sedang dikaji, pertahanan diperkuatkan dan keupayaan serangan dipelihara untuk kerajaan Israel. Selagi rejim Iran terus menyokong Hizbullah, mengancam laluan maritim dan mengekalkan struktur ketenteraan yang aktif, perang boleh tercetus semula pada bila-bila masa. Di pihak Amerika, Trump cuba menggabungkan tekanan ketenteraan dan rundingan. Dia berkata, dia tidak tergesa-gesa untuk membuat perjanjian yang buruk dengan Iran. Pendekatan ini mempunyai maksud yang jelas, iaitu memaksa Teheran memilih sama ada untuk beralah dalam perkara-perkara utama atau berdepan dengan kepungan yang lebih ketat. Masalah bagi rejim Iran ialah ruang untuk bergerak semakin mengecil. Jika bersetuju untuk berunding, ia akan memberi gambaran kelemahan kepada penyokongnya yang lebih radikal. Jika enggan berunding, risiko serangan baru dan pengasingan ekonomi yang lebih besar akan meningkat. Di Lebanon, Hizbullah cuba mengekalkan naratif perjuangannya, tetapi realiti di lapangan menunjukkan sebaliknya. Setiap serangan terhadap Israel membuka ruang untuk tindak balas yang lebih berat dan menjadikan lebih sukar untuk mengekalkan gencatan senjata. Kumpulan itu bergantung pada tekanan, tetapi juga mendedahkan Lebanon kepada kos yang tinggi. Penduduk Lebanon menanggung akibat daripada sebuah struktur bersenjata yang lebih memenuhi kepentingan Teheran berbanding keperluan Lebanon sendiri. Di Israel, keadaannya sentiasa berjaga-jaga. Utara wilayah itu hidup di bawah ancaman roket, drone, dan serangan yang datang dari seberang sempadan. Walaupun apabila pemintasan berjaya mengelakkan kematian, kesannya tetap mendalam. Sekolah ditutup, keluarga bergegas ke tempat perlindungan, bandar menghentikan rutin dan pasukan keselamatan kekal dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya. Perang moden tidak berlaku hanya apabila peluru berpandu mengenai sasaran. Ia juga berlaku apabila berjuta-juta orang terpaksa hidup di bawah bunyi siren, ketidakpastian dan ketakutan yang dirancang. Bagi rejim Iran, situasi ini berbahaya kerana krisis telah merebak secara berlapis-lapis di laut, terdapat sekatan dan pengawasan. Di Lebanon, Hizbullah berisiko mencetuskan tindak balas Israel yang lebih besar. Di Teheran, pertahanan udara telah diaktifkan. Dalam bidang diplomasi, Trump tidak menunjukkan tergesa-gesa. Dan dalam bidang ketenteraan, Israel mengatakan sasaran mereka sudah dikenal pasti. Ia adalah beban berat bagi rejim yang cuba kelihatan bersatu, tetapi menghadapi tekanan berterusan. Akhirnya, hari Jumaat ini menunjukkan Timur Tengah yang terperangkap dan semua orang berada dalam keadaan berjaga-jaga. Iran cuba menakut-nakutkan di laut dan menyokong sekutu pengganas bersenjata. Amerika Syarikat memperketat kepungan dengan arahan langsung untuk menembak mati dan gencatan senjata yang sepatutnya menenangkan rantau ini, kini semakin kelihatan seperti jeda tegang sebelum keputusan seterusnya. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.